Hi, good morning everyone. Today, Kanaga will share on procedure untuk mendapatkan geran probate or surat kuasa mentadbir. So before we start, please be informed that Kanaga will share in Malay. Okay, so Kanaga, you may proceed. Alright, selamat pagi semua. I don't know why there's an echo. Sorry. So, sesi perkongsian pada hari ini adalah bagi tajuk prosedur untuk mendapatkan geran probate atau surat kuasa mentadbir. Can you all see my slides? Okay. Okay. So, tajuk-tajuk perbincangan pada pagi ini, kita akan lihat apakah itu geran probate dan pentadbiran, perbezaan antara geran probate dan juga pentadbiran ini. Okey, geran probate, bagaimana geran tersebut dikeluarkan juga kita akan lihat, dan bagaimana bidang kuasa pengeluaran bagi geran surat kuasa mentadbir. Surat kuasa mentadbir is also known as letter of administration. Kemudian kita juga akan lihat wasi dan pentadbir, apakah itu wasi dan apakah itu pentadbir, dan bagaimana prosedur untuk membuat permohonan bagi satu geran probate dan juga geran surat kuasa mentadbir. Dan semasa kita menghadiri perbicaraan, apakah itu bagaimana prosedur itu dijalankan juga akan kita lihat dalam perbincangan pada pagi ini. Kemudian kita juga akan lihat pengeluaran geran. Bagaimana prosedur selepas geran ini dikeluarkan oleh mahkamah atau pihak-pihak tertentu. Okay, pertama sekali, perbezaan antara geran probate dan geran surat kuasa mentadbir. Geran surat kuasa mentadbir ini juga kita akan merujuk sebagai geran LA dalam perbincangan pada pagi ini, ya. Okay, pertama sekali bagi geran probate ini is very simple and straightforward. Maksudnya geran probate ini adalah satu sijil yang akan membuktikan si mati telah meninggalkan wasiat yang sah. This geran probate is where you can only apply if you have a last will and testament in hand. If you don't have, then technically you will have to apply for geran surat kuasa mentadbir. Seterusnya untuk geran probate, mahkamah akan melantik wasi yang dinamakan dalam wasiat. Okey, wasi ini adalah executor or pentadbir. Okay, don't get confused. Wasi adalah executor. Dan permohonan untuk geran probate hanya boleh difailkan di Mahkamah Tinggi Sivil sahaja. You cannot do this application in any other jurisdiction. That means you cannot even apply in small estate. Harta pusaka kecil pun tidak boleh. Namun bagi untuk geran surat kuasa mentadbir ini adalah satu sijil yang diberi kuasa untuk pentadbir menguruskan harta pusaka apabila si mati tidak berwasiat. Dan pentadbir ini hendaklah dilantik untuk menguruskan harta pusaka si mati. Jadi pentadbir ini boleh dilantik melalui harta pusaka kecil ataupun mahkamah. Yang kita boleh lihat di part 3 ini, permohonan boleh dibuat di pejabat pusaka kecil atau di Mahkamah Tinggi Sivil. Seterusnya bagi bidang kuasa, okey, bidang kuasa ini pertama sekali kita akan lihat pejabat pusaka kecil. Pejabat pusaka kecil ini kita boleh merujuk kepada Seksyen 3 Akta Pusaka Kecil, which is Small Estate Act, yang menyatakan bahawa pejabat pusaka kecil hanya mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan geran LA, maksudnya geran surat kuasa mentadbir ini, terhadap harta pusaka yang nilainya tidak melebihi 2 juta. Selagi tidak melebihi 2 juta, boleh buat permohonan di pejabat pusaka kecil. Sekiranya telah melebihi 2 juta, maksudnya kita perlu memohon di Mahkamah Tinggi Sivil. Di Mahkamah Tinggi Sivil pula mempunyai bidang kuasa yang kita boleh rujuk di Seksyen 24F Akta Mahkamah Kehakiman, Court of Judicature, dan untuk geran probate, Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa eksklusif. Jadi yang seperti saya nyatakan sebelum ini, untuk geran probate hanya boleh dipohon di Mahkamah Tinggi Sivil sahaja. Dan ini geran LA bagi nilai harta melebihi 2 juta. Kemudian untuk Seksyen 77A Akta 97, which is the probate and LA
Act mengatakan bahawa pegawai Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memberi geran probate ataupun LA dalam semua hal yang tidak dipertikaikan. Maksudnya, sekiranya permohonan itu tidak mempunyai apa-apa bantahan daripada waris-waris lain ataupun tak ada apa-apa isu, pegawai Mahkamah Tinggi, maksudnya pegawai itu merujuk kepada pendaftar, which is the registrar, okay, will have the full rights to actually issue out the geran. If it is contentious, that means ada pertikaian, maksudnya kes itu akan dirujuk kepada hakim dan hakim yang akan menentukan. Bagi amanah raya berhad pula, kita boleh rujuk kepada Seksyen 17 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Okey, Akta Perbadanan Amanah Raya ini kurang digunakan oleh kebanyakan orang kecuali nilai hartanah tersebut lebih daripada 2 juta dan lebih daripada 50,000 hingga 600,000. Tapi kurang daripada 600,000, maksimumnya 600,000 saja yang kebanyakan orang tidak menggunakan kerana semua orang lebih kepada untuk mendapatkan permohonan di Mahkamah Tinggi Sivil kerana dia punya prosedur lagi senang dan cepat. Kemudian bagi wasi dan pentadbir, okey. Sekarang dalam topik ini kita akan lihat apakah itu wasi. Tadi saya ada bagi tahu wasi itu adalah eksekutor yang maksudnya pentadbir yang dilantik oleh si mati dalam wasiatnya untuk menguruskan harta pusaka. Okey, in certain circumstances, right, if you notice in the last will and testament, there will be the name of the executor as a beneficiary too. That should be no issue. Okay, as long as the executor and the beneficiary are there and the executor is above 21 years old. Wasi itu adalah lebih daripada umur 21 tahun. Dan di sini siapa yang boleh menjadi wasi? Mengikut Seksyen 4 Akta 97, siapa-siapa, seorang individu, Trustees Act, syarikat amanah dan amanah raya berhad boleh menjadi seorang wasi. Dan di sini juga kita boleh lihat bahawa individu yang berumur 21 ke atas juga boleh menjadi seorang wasi dan pentadbir. Okey, ini juga kita boleh rujuk pada kaedah-kaedah Mahkamah 2012 di mana kita boleh lihat pada aturan 71 kaedah 27.5 dan Seksyen 36.2 Akta Pemegang Amanah, which is our Trustees Act. Okey, berapakah wasi atau pentadbir? Kita boleh ada 1 hingga 4 orang, maksimum 4 ya. Okay, jika ada waris bawah umur, that means in the beneficiary, they are all below the age of 18, kita perlukan 2 orang tertakluk kepada mahkamah yang akan menentukan. Dan ini juga kita akan lihat pada Seksyen 4.3 Akta 97, di mana jika kita ingin menambah seorang wasi ataupun pentadbir, kita boleh membuat permohonan di mahkamah ya. Okey, untuk prosedur permohonan, bagi mendapatkan geran, kita akan lihat permohonan di amanah raya berhad, iaitu prosedur tersebut adalah di bawah Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Bagi pejabat pusaka kecil, kita ada prosedur yang telah ditetapkan oleh mereka, iaitu akta di bawah Akta 98, iaitu kita perlu mengikut prosedur di bawah akta tersebut. Okey. Bagi pejabat pusaka kecil ini, bila kita membuat satu permohonan, kita tidak boleh menggunakan peguam kecuali kita telah mendapatkan kebenaran pentadbir tanah. If the registrar has agreed that we can use a lawyer, then it should be fine. If it's not allowed, if it's not approved, then we cannot use a lawyer to handle or liaise the matter there. Dan di pejabat pusaka kecil juga terdapat beberapa borang mengikut jadual pertama, iaitu first schedule of the Akta 98, iaitu kita perlu mengikut borang-borang tersebut. Borang-borang tersebut senang dilihat di bawah akta tersebut dan juga boleh diambil di pejabat pusaka kecil. Jadi pertama sekali kita boleh lihat borang A. Borang A itu ialah borang petition, iaitu pemohon lah. Dan borang DDA ialah persetujuan waris-waris. Okey, maksudnya kalau pemohon itu adalah salah seorang waris, dan kita perlukan persetujuan waris-waris lain untuk menolak hak mereka. Dan borang P pula ialah permohonan berikut,
Borang F ialah surat kuasa mentadbir, borang E perintah pembahagian. Borang E ini perintah pembahagian, maksudnya bila harta-harta tersebut telah dibahagikan, kita perlu mendapatkan perintah. Perintah untuk pembahagian harta yang tidak lebih daripada 2 juta. Bagi permohonan di Mahkamah Tinggi pula, kita boleh lihat Akta 97 dan aturan 71 of kita punya Rules of Court, iaitu untuk uncontentious matter, and aturan 71 kaedah 3 iaitu untuk individu memfailkan permohonan sendiri tanpa pertolongan ataupun bantuan daripada peguam. Okey, bagi permohonan geran probate pula, okey, sekarang ini permohonan ini dibuat di Mahkamah Tinggi. Jadi perbezaannya sangat ketara dan senang untuk difaham, iaitu pertama sekali bagi geran probate kita akan memfailkan saman pemula di bawah kod 32. Okey, untuk geran LA iaitu surat kuasa mentadbir kita akan menggunakan kod 31. Dan bagi permohonan geran probate kita perlukan affidavit sokongan wasi iaitu executor's affidavit in support mengikut borang 159. Okey, jadi bila kita menyediakan affidavit tersebut, kita perlu melampirkan eksibit-eksibit terutamanya sijil kematian, wasiat, senarai aset dan liability dan juga senarai waris. Okey, kemudian kita juga perlukan sumpah pentadbiran. Sumpah pentadbiran ini kita boleh rujuk kepada aturan 71 kaedah 33 iaitu borang 161. Di mana di bawah aturan ini sumpah pentadbiran adalah bagi menyatakan bahawa wasi akan berjanji untuk mentadbir harta pusaka sejujurnya dan secara adil dan juga untuk membayar hutang si mati jika ada. Okey, kemudian kita juga perlu memfailkan notis pelantikan peguam. Notis pelantikan peguam ini adalah untuk menyatakan atau memberitahu kepada mahkamah bahawa peguam ini telah dilantik dan akan diarahkan oleh pemohon untuk menyediakan dokumen-dokumen seperti berikut. Okey, affidavit saksi. Okey, affidavit saksi ini sangat penting ya. Okey, bagi geran probate tadi saya dah menyatakan yang kita perlukan wasiat. Jadi sekiranya kita lihat dalam contoh wasiat, akan ada 2 orang saksi yang akan menyaksikan tanda tangan si mati. Okey. Jadi saksi ini perlu menandatangani satu affidavit saksi. Namun sekiranya saksi tersebut telah meninggal dunia ketika permohonan ini dibuat di Mahkamah Tinggi, okey, kita boleh dikecualikan daripada memfailkan affidavit saksi ini. Bagaimana cara tersebut? Kita boleh rujuk kepada aturan 71 kaedah 9 di mana kita boleh meminta mahkamah mengecualikan kita daripada memfailkan affidavit saksi tersebut. Okey. Seterusnya untuk permohonan geran LA di Mahkamah Tinggi. Okey, tadi untuk geran probate di bawah kod 32, untuk LA pula ialah kod 31. Dan tadi kita perlu memfailkan affidavit sokongan wasi, di sini affidavit sokongan pemohon. Sama juga kita akan menggunakan borang yang sama dan kita perlu melampirkan sijil kematian, senarai aset, liability dan juga senarai waris. Sumpah pentadbiran juga di bawah aturan yang sama di mana pentadbir perlu menjanji untuk mentadbir harta pusaka sejujurnya dan seadilnya untuk membayar hutang si mati jika ada. Sama juga macam tadi kita perlukan notis pelantikan peguam. Dan okey, perbezaan antara geran probate dan geran LA apabila menyediakan dokumen-dokumen untuk mahkamah, bagi geran LA kita perlukan penolakan waris-waris. Okey, contoh ya, sekiranya pemohon bagi si mati itu tidak berkahwin dan waris-warisnya adalah ibu dan bapanya dan tiada adik-beradik lain. Jadi sekiranya pemohon itu adalah bapa, jadi ibu kepada si mati perlu menandatangani satu penolakan untuk mengatakan bahawa ibunya akan menolak haknya untuk menjadi pentadbir dan memberi kuasa kepada bapa sebagai pemohon untuk mentadbir harta pusaka si mati. Alright. Kita juga akan lihat permohonan geran LA jika harta lebih daripada 50,000. Okey. Bagi geran LA di mana harta lebih daripada 50,000, kita perlu memfailkan notis permohonan pengecualian penjamin. That means
we will need to have two people to actually menjaminkan this pentadbiran harta pusaka, wherein we can refer to this section 35 of this Akta 1997, di mana kita perlu ada satu affidavit sokongan pentadbir. Sekiranya kita tak dapat cari dua orang penjamin untuk menjamin harta pusaka yang lebih daripada 50,000, kita perlu memfailkan satu affidavit sokongan pentadbir untuk mengatakan yang kita gagal untuk mencari dua orang penjamin, dan aku janji bahawa kita akan mentadbir harta pusaka si mati secara sejujurnya dan seadilnya. Dan kita juga perlu memfailkan affidavit persetujuan waris-waris, di mana waris-waris tersebut perlu bersetuju untuk mengecualikan penjamin dan percaya bahawa pentadbir akan mentadbir harta pusaka tersebut. Okey, sekiranya kita gagal untuk membuat notis permohonan, affidavit sokongan dan juga affidavit persetujuan waris-waris lain, permohonan geran LA ini tidak dapat diluluskan oleh mahkamah. Okay. Seterusnya kita akan lihat bagaimana prosedur perbicaraan bagi mendapatkan geran LA atau probate ini dijalankan di mahkamah. Pertama sekali, pemohon perlu hadir. Pemohon ini adalah bagi kedua-dua, iaitu bagi LA dan juga probate, di mana pemohon ketika hadir di mahkamah perlu membawa kad pengenalan ataupun pasport. Dan sekiranya pemohon ini merupakan satu syarikat amanah, perlu ada surat wakil daripada syarikat tersebut, dan pemohon perlu mengemukakan sijil kematian asal kepada mahkamah. Mahkamah akan memegang sijil kematian asal selepas prosedur perbincangan ini selesai, dan wasiat asal juga perlu diberikan kepada mahkamah. Jadi maksudnya sehingga selesai prosedur perbicaraan ini, mahkamah akan memegang sijil kematian dan wasiat asal ini. Pemohon hanya akan ada sesalinan asal sahaja. Kemudian kita ada semakan dokumen. Okey, semakan dokumen ini sebagai contoh sekiranya pemohon ini pernah membuat satu permohonan di harta pusaka kecil sebelum ini, mungkin 3 tahun lepas pernah membuat permohonan di harta pusaka kecil, dan pemohon itu menyedari bahawa saya tak lepas untuk harta pusaka ini, untuk harta ni saya tak dapat pula perintah, jadi saya nak filekan di mahkamah. Okey, bila pemohon itu membuat permohonan kali kedua di mahkamah, jadi mahkamah akan ada satu rekod mengatakan permohonan ini pernah dilakukan di tempat lain atau di bidang kuasa lain. Jadi bila mahkamah akan menyedari perkara ini, borang C itu akan dijadikan warna kuning. Kalau warna putih maksudnya tiada masalah, tiada permohonan terdahulu telah dilakukan oleh pemohon. Okey, sama juga sekiranya ada caveat dimasukkan bagi harta-harta tersebut, hartanah-hartanah tersebut, jadi mahkamah juga tidak akan meluluskan permohonan tersebut. Kemudian kita ada permohonan dibenarkan atau ditangguhkan, di mana perbicaraan akan ditangguhkan jika dokumen itu dikatakan tidak lengkap untuk pendengaran notis pengecualian penjamin. Okey, tadi untuk LA, kita perlukan 2 orang penjamin jika harta lebih daripada 50,000. Jadi sekiranya dokumen itu tidak lengkap, yang tadi saya menyatakan bahawa affidavit itu tidak lengkap atau apa-apa maklumat tidak diberikan oleh pemohon, jadi perbicaraan ini akan ditangguhkan dan tidak dapat diluluskan oleh mahkamah. Okey, sekiranya permohonan ini ditangguhkan, kehadiran pemohon boleh dikecualikan, ya. Okey. Yang tadi ini prosedur perbicaraan. Ini prosedur selepas permohonan dibenarkan. Maksudnya selepas permohonan untuk geran probate atau geran LA ini telah diluluskan oleh pegawai di Mahkamah Tinggi. Okey, jika pemohon ini diarahkan oleh seorang peguam cara atau peguam bela, maksudnya peguam tersebut harus memfailkan dokumen-dokumen seperti berikut, iaitu pertama sekali notis pengeluaran geran. Notis pengeluaran geran ini akan diberikan sejurus saja selepas tamat perbicaraan tersebut atau pendengaran di hadapan pegawai di Mahkamah Tinggi. Okey, jadi notis pengeluaran geran ini perlu di e-file dan perlu membuat bayaran sebanyak RM440.
Okay. Kemudian jika senarai aset dan liability dan juga senarai waris juga tidak difailkan pada waktu perbicaraan, peguam harus memfailkan senarai aset dan liability dan juga senarai waris. Dan sekiranya ada perintah pengecualian penjamin juga perlu difailkan, which this perintah pengecualian penjamin has to be in fair order. Okay, it's not a draft but a fair order. Dan itu saja untuk pagi ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh kemukakan pada saya. Okey, ada apa-apa soalan pada Kanaga? Just to add on, for this geran probate and geran surat kuasa mentadbir, everything can be referred in our Probate and Administration Act and also our rules of court if there is anything unsure about how to actually prepare the documents. Kanaga, there is one question dalam chat box. Jika nama si mati dekat CJ kematian tak sama dengan birth cert, macam mana boleh solve? Hi Life, okay, if the name of the si mati dekat CJ kematian tak sama dengan birth cert, you will have to actually apply to get it resolved. If this was only found out during the application to apply for geran probate or geran surat kuasa mentadbir, we will also have to prepare an affidavit to inform such to the court. Sorry so itu affidavit dari siapa punya? Daripada pemohon untuk memberitahu bahawa nama si mati dekat sijil kematian tak sama dengan birth cert. Oh, okay, kerana If they only realise during the time when they want to apply for it. Unless they can get it sorted at the UTC or any jurisdiction who can handle to amend the sijil kematian. Oh, okay. Tapi dulu pernah file dekat itu Amanah Raya. So cakap perlu tunjuk 2 ST daripada macam anak atau cakap SD as in the statutory declaration to inform of the name, right? Yeah. Yes. If this was filed before the application was made in, then yes. But if this application was only made during the application to court, then you will have to also prepare an affidavit to inform. On top of the SD lah, is it? Yes, correct. And the SD can also be attached as an exhibit. If I cannot get the SD, like there's no one can prove that. If you cannot prove it, then you also have to mention in the affidavit and you will have to inform the court during the date of the hearing that such issue is raised. What can we do about it? If they still request that you will have to amend before you get the application sorted, then you will have to go through the Amanah Raya or the UTC there to amend the sijil kematian. Okay, thank you. Okay, thank you, Livi. Any more question? Okay, if there is no more question, we shall end our sharing session here. Thanks a lot, Kanaga. Thank you, and I'm sorry for any shortcomings in my video, in my slides or my language.
Okay, thank you everyone for joining.